Assalamualaikum. Okey, untuk hari ini saya nak tunjukkan cara macam mana nak menghilangkan kebas-kebas kat jari tangan, kat pergelangan tangan, kat siku. Saya buat atas permintaan ya. Jadi hari ini saya akan tunjukkan cara, ramai yang minta, ramai yang WhatsApp saya pasal tu. Jadi hari ini kita akan buat yang tu. Yang Cik Rohani mak berpuasa, kita akan buat Cik Amir, waalaikumsalam. Kita akan tunjukkan lebih mudah So ini kita buatkan untuk orang untuk orang. Kalau buat sendiri hari itu kita dah tunjuk dah macam mana nak buat sendiri, tapi kali ni kita cuba tunjuk untuk buatkan untuk orang. Kebanyakannya yang tanya ni yang tukang jahit, terlalu menghadap komputer, WhatsApp, tengok YouTube kan, maklumlah tak ada benda nak dibuat PKP ni kan. Jadi untuk hari ni kita tunjuk contoh untuk buatkan suami ke, untuk anak-anak ke. Kebanyakan orang dia masalah dia bila dah jumpa doktor akan dekat dia jari, ujung-ujung jari ni kebas ni kadang-kadang kebas tapak tangan, jari ujung-ujung jari ni macam semut-semut jadi diorang melongot, dan bila dah pergi jumpa doktor kata urat tersepit. Doktor tak beritahu urat tersepit kat mana, jadi doktor syorkan pergi fisioterapi. Lepas pergi fisioterapi, kalau tak boleh juga doktor syorkan operate kat sini untuk tarik urat tu, tarik urat supaya masalah yang tersangkut terhimpit tu boleh selesai. Banyak juga yang buat rawatan ni, ramai yang datang jumpa saya tapi dia dah belah sini. Dia datang jumpa saya sebab dia kata dia baru jumpa sebab dia tak nak buat kali kedua, pembedahan kali kedua. Kali pertama ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun, dan ada juga yang elok berterusan. Tapi tak sampai bila kan, pasal benda ni dia berulang. Selagi kita hidup, urat tu dia boleh loose dan boleh terhimpit lagi. Jadi cara kita, dia rawatan kita ni tak semestinya dia kekal pulih selama-lamanya, tak. Selagi kita bernama manusia, selagi kita bergerak, selagi kita hidup, otot kita bergerak, urat saraf kita bergerak, risiko untuk terhimpit tu tetap ada. Kita punya urat pula makin lama makin luas. Biasalah kan, mesin pun kalau makin lama makin orang kata makin kurang dia punya prestasi kan. Begitu juga dengan badan manusia, makin lama makin tua. Jadi kita punya urat-urat makin lama makin loose. Tapi saya nak bagi tahu, kebiasaan kita berjumpa dengan orang-orang yang dah berumur, dia punya pertama kali kita jumpa dia punya urat loose. Bila kita pegang, kita nak tarik pun tak boleh, sebabnya dia terlampau longgar. Jadi untuk orang macam ni, kita kena buat rawatan untuk satu badan, depan, belakang, atas bawah, semualah, segala-galanya, bahagian urat saraf. Jadi bila dia lancar, ini loose ni disebabkan oleh banyak sangat himpitan urat saraf. Jadi bila banyak himpitan urat saraf, jadi darah memang tak lancar. Bila dia lancar, urat darah ni dia mula segar balik, dia mula tegang balik. Jadi urat yang tegang ni dia tak mudah untuk berhimpit-himpit, bertindih-tindih dengan saraf. Tapi masalah lain pula, kalau misal kata dia mungkinan boleh juga terhimpit disebabkan oleh otot yang membengkak. Okey. Sebagai permulaan, seperti yang saya ajar semasa 2 hari lepas, 3 hari lepas, saya ajarkan untuk buat tulang selangkah. Saya bagi tahu kan, untuk rawatan tulang selangkah, untuk rawatan tangan kena juga ada di tulang selangkah. Nampak Puan Norizan, Puan Nurul Anwar, Puan Rasida, selamat puasa. Okey. Saya tunjukkan, untuk 3 hari lepas kita buat tulang selangkah, bawa urat bahagian ni. Tak boleh sikit saya sikit. Okey. Nampak tulang selangkah ni? Nampak
Okey. Tengok Kenalan. Okey, ni tulang. Ni tulang ni. Tangan kita yang saya bagi tahu hari tu, jari kita, ini tulang atas ni. Dia ada, cuba tengok bila kita buat macam ni, lampu saya ni kurang terang sikit, kita akan nampak urat. Urat dulu. Ni semua urat. Itu sebabnya pentingnya kita belajar anatomi dulu. Kita kena tahu kedudukan urat, otot, apa semua anatomi, fisiologi. Okey. Bila kita pegang macam ni, kita akan rasa. Orang yang ada masalah dengan tangan, dia akan nampak satu urat tegang kat sini. Kita bukan nak buat urat ni, tak. Kita nak pulihkan tangan ni. Jadi kat sini kita buat dulu. Bukan urat tegang tu. Kita buat dulu tulang ni, buat. Tapi jangan sentuh tangan dengan kulit. Nanti melecet, nanti sakit. Lapik baju. Kita tak gunakan minyak. Minyak cuma untuk cari urat. Contoh, saya bagi contoh. Dengar saya cakap. Bang, tangan sebelah sini, tangan sebelah kiri, sebelah kanan. Dengar saya tak cakap sebab agak jauh sikit kan. Okey. Saya bagi contoh Kalau misalnya kata kita tak dapat urat, tak, ini tak, bahagian ni tak bercari sebenarnya tempat lain. Macam kat sini, kita kena guna sikit saja minyak supaya tangan kita licin. Kita kena cari urat. Kita kena cari urat. Mana urat tu? Bahagian mana? Macam seperti saya bagi tahu hari tu, tangan ni kena sensitif. Biasakan pegang tubuh orang. Biasakan pegang tubuh orang. Bila kita pegang macam ni, kita dah tahu urat dekat mana. Oh, ini urat. Bila kita pegang macam ni, oh sini ada urat. Bila kita pegang sini, kita tekan sikit sebab pipi kita agak tebal isi. Kita tekan sikit, oh sini ada urat. Kita akan terus rasa. Kena buat selalu. Tak boleh buat kat diri sendiri, cuba buat kat orang. Paling mudah pergi rasa urat saraf anak ke, suami ke, isteri ke, kita akan tahu. Yang ini, ni tarik baju ataupun carilah kain batik ke, tawel nipis ke, jangan tebal sangat tak rasa. Macam kain, kalau saya kain macam ni, saya masih boleh rasa lagi. Okey. Kemudian yang ini kalau kita buat dekat orang, kita buat dekat orang seelok-eloknya daripada belakang. Kita pegang macam ni, ini tulang, kita letak jari atas tulang tu. Ini akan nampak urat tu. Urat tu akan nampak. Kita letak di hujung ni, tulang ni dekat hujung urat tu. Okey, perlahan-lahan. Seperti yang saya bagi tahu sebelum ni, bila urat tu macam ni, kita punya tangan mesti macam ni. Cross. Okey. Tak boleh urat macam ni kita kena ikut macam ni. Tak boleh. Itu urut tradisional. Urut tradisional ni bagus kita buat selepas kita membetulkan semua masalah urat-urat yang tertindih. Okey. Bila buat macam ni, dari belakang lapik baju dia, buat. Tekan sikit, buat. Buat, lepas tengok urat tu. Tengok urat dekat sebelah tu, yang tegang tu. Kalau yang tegang tu macam ni, dia dah tegang sikit, tapi dia tak sakit. Okey, pegang tengok kita tekan tak kuat. Okey, tapi dia tetap jadi merah. Sakit ke? Tegangan urat tu kita rasa. Jadi yang bagian tegang tu tak boleh tekan tau. Kita buat macam tu je. Kita buat macam tu. Buat. Buat. Jangan tekan kuat. Lepas tu untuk urat kebas ni, tangan kebas. Angkat ni. Tangan ni angkat. Tangan ni kita buat daripada atas Kena ingat, kalau kita urut tradisional daripada bawah tolak ke atas. Tapi kalau untuk urat saraf yang cross tu, kita kena dari atas ke bawah. Sebab apa dari atas ke bawah? Kalau kita nak tahu, kalau di sini punca dia, sedikit demi sedikit dia tersekat. Jadi kita lepaskan yang atas tu, supaya bila sampai bawah, kita sampai bawah, yang ini semua dah lancar. Dia boleh tolak terus ke atas. Jadi sekali kerja sahaja.
Kalau kita daripada bawah dulu, ya, ini lepas, ini tak lepas. Sudahnya yang ini tolak, dia bertahan pula kat sini. Yang ini jadi double. Yang ini jadi double. Jadi kita lepas yang bahagian atas dulu, dia lancar. Kemudian sini, dia lancar. Kemudian sini, dia lancar. Kalau kita buat dari bawah, dia nak ke atas, dia tersekat kat sini. Sini tak lancar. Ya, lepas kita lepas kat sini, dia tersekat pula jadi triple kat sini. Jadi, kena dari atas dulu. Daripada sini, 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 sini. Dan akhir sekali tangan. Selepas tu, untuk legakan orang, baru kita buat tradisional. Tolak. Ya? Buat lagi, tolak. Kadang-kadang, orang nampak kita macam tarik, tolak, tarik, tolak. Ya? Untuk urut tradisional, saya akan tunjukkan tu selepas buat ni. Kita tarik ke bawah, jangan urut. Cukup sekadar sapu. Letak tangan, tarik. Untuk ke atas, urut. Tekan, tolak. Itu nanti selepas ni saya buat. Sekarang kita nak membetulkan urat dulu. Kemudian, dekat ketiak, bawah ketiak ni, saya dah bagi tahu hari tu, ada serumpun urat. Daripada atas ni turun, ini ke bawah, semua ni ke atas, ada. Daripada sini, masukkan tangan. Tekan kuat sikit. Tekan kuat sikit. Tekan kuat, jangan terlalu kuat lah. Bukan dengan hujung jari. Bukan dengan hujung jari, tapi dengan perut jari. Di hujung jari ni, yang sini, belah sini. Bukan dengan sini, nanti kena kuku. Kita tak nak kena kuku. Kita nak di hujung ni. Ni. Okey. Jadi yang ini, pergi dalam. Bila dah biasa dengan saraf, bila kita dah biasa merasa pegang urat saraf, kita letak saja, kita dah dapat dia punya urat. Kita terus pegang dan goyangkan. Goyang. Macam saya, sebab saya dah biasa, saya pegang, saya terus dapat urat tu, saya terus tarik. Tarik macam ni. Pegang, tarik. Pegang, tarik. Pegang, tarik. Rasa ini bahagian kedua. Kat sini ada, tapi jarang. Ini selalu ada masalah dengan selepas frozen shoulder yang sini. Buat macam ni. Buat. Kalau saya buat, saya terus. Pesakit akan rasa kejutan letrik dekat jari. Kalau dia rasa kejutan letrik, maknanya kita telah menyentuh saraf dia. Kemudian turun ke bawah. Buat bahagian sini. Setiap jari, nampak setiap jari dia mewakili satu urat. Jadi cara yang paling mudah, selalu orang urat-urat ni dia serumpun, dia serumpun semua. Cara paling mudah, letak di jari kat sini. Tengok, boleh nampak macam mana saya letak jari saya. Dia bukan tegak, dia bukan melintang, dia sengit sikit dalam berapa darjah, kata 45 darjah dalam 25 darjah lah, macam tu. Macam ni. 25 darjah. Betul okey. Kan? Macam ni, bukan ni tegak kan? Sengit sikit. Sebab urat tu tegak. Kita tak nak tegak, kita tegak. Tak ada point lah kan? Okey, kita sengit sikit. Kemudian dia urat tu macam ni. Bila kita sengit sikit, kita terus tarik. Tolak. Kalau dia berumpun, dia akan terlerai. Nampak kita buat macam ni. Ingat bukan hujung jari, ibu jari. Ini tapak, ini perut jari. Kan? Tarik. Buat. Bukan gosok Tekan. Kita punya tapak jari ni, perut jari ni, jangan lepas daripada kulit. Sebaik-baiknya
lapik dengan kain. Ya, lapik dengan kain sebaik-baiknya. Jadi tangan dia, kulit dia tak melecet. Ya. Kemudian turun ke bawah. Ya, turun ikut urat. Kalau ada tangan tebal, selalunya urat tu dia akan tegang. Ya, kita akan tahu di mana dia tegang. Okey, yang kat atas tadi ni yang mana urat longgar tu. Kita boleh tarik dia. Dia berhimpit jadi longgar. Dia longgar jadi dia berhimpit. Berhimpit dia jadi tegang. Ya. Kita buat macam tu. Ya. Okey. Terus sikit. Ya. Sampai tangan. Ya, sampai tangan. Salah satu cara lagi, ya, untuk mengurangkan kebas, tengok sini. Ya, di sini bukan sahaja untuk kita nak check kita disemput atau tidak, tapi di sini juga kita boleh tahu yang mungkinan ada otot bengkak yang menekan kita punya urat, menyebabkan kita punya jari-jari ataupun tangan kita bengkak. Ya, sini mungkin masih ingat cara rawatan dia di dada. Ini 3 jari. Di sini buat, tekan buat sikit, jangan kuat sangat, sikit sahaja. Kalau ikutkan sebenarnya macam tu. Jangan lerai, jangan berpisah, jangan busuk, jangan seret, bukan. Tekan, buat bulat. Okey. Bila dia sakit, bila dia kebas, dia akan rasa sakit di bahagian-bahagian tertentu. Mungkin dia akan sakit di sini, mungkin dia akan sakit di sini, mungkin dia akan sakit di sini atau di sini. Ya, tapi untuk kebas tangan jarang ada di pergelangan tangan. Ya, jarang sangat ada di pergelangan tangan. Orang tu dah sakit tau. Bila kita buat, dia sakit sampai hilang. Ya. Sebenarnya buat benda ni, urat saraf ni, bila kita pegang dia sakit. Lepas kita buat hilang. Ya. Selalunya kalau macam selalunya orang kata, macam mana boleh hilang? Itu bukan sebabkan kita buat tahu. Yalah kita buat ni, tapi maksud saya bukan disebabkan yang kita buat, kita yang bagi hilang macam tu tak, tapi sebabkan pergerakan yang kita buat dekat tangan tu, urat tu dia jadi lerai. Dia macam ni kan, kita buat, kita leraikan dia macam tu, lalu dia susun balik, dia tak bertindih. Bila dia tak bertindih, itu yang dia terus hilang rasa sakit. Ya. Jadi sebenarnya urat saraf ni mudah sahaja, cuma orang tak tahu teknik, cara dia tak tahu. Jadi selepas tu buat yang kita selalu suruh orang buat, semua orang suka. Ya. Cara dia, urut bahagian atas dulu. Dari sini pergi ke atas, tolak. Ya, macam saya cakap tadi, nampak turun ke bawah, tapi bukan urut, sekadar sapu. Ini untuk keselesaan orang, supaya orang rasa sedap. Ya, rasa sangat selesa. Tapak tangan ni, bahagian tangan ke bawah boleh urut, ke atas boleh urut. Tapak tangan pun sama. Ke atas boleh urut, ke bawah boleh urut. Tapi bahagian jari, kita tarik dia ke bawah. Ya? Kita tarik dia ke bawah. Jadi cara untuk mengurut jari ni, masukkan jari, tarik. Ya? Tarik. Nampak ya? Tarik. Selalu buat 3 kali. Ini kalau tak pakai minyak, dia akan rasa perit. Minyak, tak payahlah pakai minyak panas, pakai minyak biasa je, bukan pakai minyak masak ya. Okey, apa minyak lah. Ya. Kalau orang sehat pakai minyak panas tak apa. Buat macam ni. Okay. Kepit jari. Ya. Nanti orang akan rasa selesa. Ya. Ini atas dulu. Lepas tu dalam.
Okay. Kemudian tolak ke atas. Tolak ke atas, nampak Saya tolak, tekan sikit, saya tarik. Sekadar letak tangan, tapi saya tak lepas. Ini untuk kelegaan. Ini untuk merawat. Ini untuk melegakan. Ini untuk merawat. Ini untuk melegakan. Jadi orang rasa lega sebab masa kita rawat dia sakit. Kita rawat, kita pulihkan dia balik. Untuk melegakan lagi, ambil kain tu, pegang, goyang-goyangkan tangan, suruh relax dan tarik. Okey. Itu sahaja untuk tangan yang kebas. Ini tidak termasuk yang ada masalah dengan tulang belakang. Ini hanya untuk tangan yang kebas yang selalu orang kata carpal tunnel.